Okey, ini adalah contoh soalan. Kalau soalan ni cikgu tambah soalan, cari nilai hipotenus. Hipotenus adalah yang kat mana? Yang sengit ni. Ni hipotenus. Okey, bila berkaitan dengan segitiga sudut tegak, awak kena tahu teorem Pythagoras. Apa formula teorem Pythagoras? A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Okey, A tu yang mana? A tu adalah yang hipotenus, yang sengit ni. Okey, so kita gantikan semua persamaan. Y tambah 6 kuasa 2. B tu adalah yang mana-mana. B dengan C tak kisah yang mana-mana. A tu jangan ubah. A tu tetap yang sengit akan duduk depan. Okey, tambah C kuasa 2. Okey, so kita akan kembangkan macam biasa. Kembangkan satu-satu. Okey, kalau yang dah belajar AdMath, awak nak kembangkan cara yang mudah yang cikgu pernah ajar, nak kembangkan terus boleh, ataupun mana yang lemah boleh kembangkan satu-satu lah. Buat anak panah macam ni. Okey, dan kembangkan satu-satu. Okey, kita kembang satu-satu. Y darab Y jadi Y kuasa 2. Y darab 6, 6Y. 6 darab Y, 6Y. 6 darab 6, 36. Okey, ni pun kita selesaikan. Y darab Y, Y kuasa 2. Y darab dengan 2, 2Y. 2 darab Y, 2Y. Okey, ni kembangkan juga. Y darab Y, Y kuasa 2. Y darab 4, 4Y. 4 darab Y, 4Y. 4 darab 4, dapat 16. Okey, kat sini lain sikit sebab dia ada Y kuasa 2. Y kuasa 2, Y kuasa 2 dah 2Y kuasa 2. Okey, syarat untuk kuadratik, untuk tekan EQN, cikgu syorkan memang kena A tu kena positif. Boleh je A tu negatif. Tapi nanti nak tekan EQN, nanti pelik bila kita kembang, mana datangnya negatif. Okey, kita terus ingat satu benda je, nak dapatkan kuadratik mesti A tu mesti positif. Okey, so yang kat sini Y kuasa 2 ada satu je kat sini. Dekat sini ada Y kuasa 2 tu ada satu je. Yang kat sini dah ada 2. So, better kita akan bawa yang depan ni, yang satu, yang semua ni, bawa ke belakang supaya Y kuasa 2 tu kita akan dapatkan dia positif. Kalau yang ini lagi banyak, contohnya kat sini 3Y kuasa 2. Kat sini baru ada 2. Ini banyak, ini sikit. Yang belakang bawa ke depan, yang dia akan jadi positif lah. Okey, yang kat sini dia akan jadi Y kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Okey, ni ikutlah Y kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Okey, ni tolak Y kuasa 2 bawa ke belakang, dia tukar tanda. Okey, lepas tu ikut pemboleh ubah Y pula. Y 2Y tambah 2Y tambah 4Y tambah 4Y. Okey, lepas tu kan yang ada Y lagi ke depan ni, bawa ke belakang, dia akan tukar tanda, tolak 6Y, tolak 6Y. Lepas tu tambah 4 untuk yang tak ada pemboleh ubah, nombor saja. Tambah 4, tambah 16. Tolak 36 yang kat depan tadi ni. Bawa ke belakang, dia akan jadi tolak. Okey. Lepas tu cantikkan. Selesaikanlah, tekan kalkulator masing-masing. Y kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak Y kuasa 2 dapat Y kuasa 2. Okey, yang tengah-tengah ni dia tak ada pula dia punya ni. Hilang dah. Sebab apa? Bila 2 tambah 2 tambah 4 tambah 4 tolak 6 tolak 6, dapat kosong. Tak payah tulis kosong Y. Letak je, tak payah tulis apa-apa untuk Y. Okey, jangan tulis Y. Kalau Y awak tulis Y sahaja, dia adalah nilai tu 1. So tak payah letak apa-apa. Okey, 4 tambah 16 tolak 36 tu dapat negatif 16. Okey, yang macam ni case dia tak ada B dia. Bila tak ada B dekat kalkulator yang EQN awak tu, nanti tak payahlah tulis B dia. B dia tu awak letak kosong. EQN degree 2. Okey, A dia 1. Okey, kalau depan tu tak ada nombor, depan dia tu 1. Okey, B dia tu kosong. C dia adalah yang nilai dia negatif 16. Okey, dia keluar yang macam ni. Okey, untuk kuadratik, kalau contohnya jawapan awak tu panjang perpuluhan, kalau tekan pecahan macam ni tak keluar pecahan. Okey, dia keluar yang R yang ke atas ni, kat atas ni ada keluar R. Maksudnya awak punya persamaan tu salah ataupun awak salah tekan. Kalau keluar macam ni, okey, insya-Allah lah berhasil betul.
Okey, yang ini dia keluar X1 dia 4. Okey, macam tadi kita akan buat pemfakturan, masukkan dalam kurungan. Okey, bila dia keluar X, kat sini jangan tulis X lagi, kita tulis Y. Ikut pun boleh ubah pada soalan. Kat sana 4, dia akan jadi tolak 4 sebab sana positif kan. Okey, turun bawah dia akan keluar negatif. So jadi Y tambah 4 pula. Sebab positif negatif pindah, dia akan tukar tanda jadi positif. Masukkan dalam kurungan, dia jadi positif 4. Okey, sama dengan kosong. Kosong tu tak kisah, awak nak letak kat depan boleh, nak letak kat belakang pun boleh. Okey, lepas tu susun balik macam tadi. Jalan kira yang sama macam tadi. Pisahkan dia satu-satu. Ni jawapan kalkulator. Jawapan kalkulator tu tulis je balik. Okey, Y tambah 4 sama dengan kosong. Y sama dengan negatif 4. Okey, kat sini jangan tinggalkan jawapan macam ni. Sebab tadi soalan dia nak cari hipotenus. Tapi sebelum nak kira untuk hipotenus, awak kena tahu dulu nilai mana yang kita akan pilih. Okey, untuk panjang, bilangan, ukuran, apa lagi, berat, apa-apa tu umur, tak boleh ambil jawapan yang negatif. Okey, sebab mana panjang boleh ada negatif kan? Okey, umur pun tak ada yang negatif. Okey, semua kita akan ambil jawapan yang positif. So, kita akan ambil jawapan yang mana? Ambil jawapan yang 4 ni, yang positif. Yang ni kita abaikan lah. Bukan salah, kita abaikan. Okey, soalan dia tadi nak cari panjang hipotenus. Panjang hipotenus, kita ikut kat persamaan atas tu, panjang hipotenus adalah Y tambah 6. Okey, so kita akan gantikan nilai Y yang kita pilih tadi. 4 tambah 6 sama dengan 10 cm. Contohnya lah, kalau soalan tu dalam bentuk cm. Okey, dapatlah jawapan akhir. Jangan tinggalkan jawapan yang macam ni je. Kalau tidak, nanti tak dapat markah penuh. Okey, kalau soalan dia nak cari perimeter, awak kena masukkanlah semua nilai Y awak 4 ni, gantikan dalam semua. Y tambah 4, 4 tambah 6 dapat 10, 4 tambah 4 dapat 8, 4 tambah 2 dapat 6. Nanti kalau contohnya soalan tu nak cari perimeter, awak tambahlah semua sekali tu, dapatlah perimeter. Itu adalah contoh soalan yang berkaitan dengan gambar. Okey, lepas ni kita tengok soalan yang berkaitan dengan ayat pula. Okey, boleh?